bahaskan tentang solat sunat. Solat sunat yang sebelum ni, solat sunat apa? Rawatib, qabliyah ba'dah. Itu yang sebelum ni. Rawatib muakkad, rawatib ghairu muakkad. Selesai. Itu yang pertama. Kita masuk yang kedua, solat sunat witir. Musad 83 Rumi, Jawi 26. Qala ma'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, solat sunat witir. Solat sunat witir. Dan setengah daripada sunat yang muakkad dikerjakan. Kita dah bahas sebelum ni, solat sunat ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Muakkad ni sangat dituntut, ghairu muakkad dituntut. Kadang-kadang kita terjemahkan macam ni, muakkad dituntut, ghairu muakkad tidak dituntut. Tak kena. Ghair tu tidak sebenarnya. Tapi kalau kita kata solat sunat terbahagi kepada dua, solat sunat yang dituntut muakkad, ghairu muakkad yang betul. Sebab dia tak kena. Jadi paling cantik sekali, solat sunat muakkad kita letak apa dia? Sangat dituntut. Sangat tu tambahlah. Ghairu muakkad dituntut. Tak ada sangat. Lebih baik macam tu. Sebab kalau kita kata yang kedua ni tak dituntut, macam tak sunat pula. Sunat, tapi dia tidaklah sekuat, taklah sekuat yang pertama. Yang pertama yang muakkad. Ada dua. Yang mana kalau solat rawatib qabliyah ba'diyah, kita dah bahas dah, ada 22 keseluruhan. Tapi yang muakkadnya ada 10. 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur. 2 tu 2 rakaat lah. 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 selepas saya hilang je. 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur. 2 selepas maghrib, 2 selepas isyak. Semua sekali 10. Yang ghairu muakkad, yang rendah sikit tapi dituntut juga, rendah sikit, 2 sebelum zuhur tambah lagi 2. Yang tadi 2 muakkad tambah lagi 2. 2 tu maknanya sebelum zuhur, 2 selepas zuhur tambah lagi 4 sebelum asar, dah 8 lah. 2 sebelum maghrib, 2 sebelum isyak. Semua sekali 22. Itu dah bahas sebelum ni, panjang lebar. Okey. Itu maknanya yang muakkad kita dah tahulah ada 10. Ada lagi yang muakkad, iaitu sembahyang witir. Malah sembahyang witir ni lebih muakkad daripada solat rawatib yang muakkad tadi tu. Dia lebih muakkad. Lebih muakkad daripada sebelum solat sunat sebelum subuh. Dia lagi muakkad. Lagi muakkad tu maksud lagi dituntut sungguh-sungguh lagi, berat lagi. Ataupun bahasa lain, pahala besar lagi. Witir. Sedangkan kita tahu sebelum subuh tu ada pahala khusus kan. Siapa yang sembahyang sunat sebelum subuh, pahala seisi dunia sebagainya. Yang witir ni lebih lagi. Witir lebih lagi daripada itu. Mari kita baca. Dan setengah daripada sunat yang muakkad. Sunat tu maksud solat sunat yang muakkad dikerjakan, sunat dikerjakan dan dikekalkan istiqamah, ya. Tuntutan istiqamah tu kuat, cuma tak sampai wajib aja. Tapi kuat. Dikekalkan mengerjakan dia sembahyang witir. Sabda Nabi SAW, al-witru haqqun faman lam yutir falaysa minna. Ini tengok terjemahan dia. Agak-agak apa maksud dia? Bermula sembahyang witir sebenarnya. Benda. Bermula sembahyang witir sebenarnya. Dia punya terjemahan. Dia panggil terjemahan direct. Bila terjemahan direct, dia kadang-kadang okey, kadang-kadang apa benda. Maka kita ambil, tengok al-witru haqqun kat situ. Hak al-witru tu sembahyang witir lah. Sebab dia duduk kat depan, al-witru duduk kat depan, dia mubtada, maknanya dia kena ada bermula kat depan.
Jadi bermula sembahyang al-witru sembahyang witir. Hakun, dia kata sebenar. Hak ni sebenar tak maksud? Ya kan? Yang hak, yang sebenar. Tapi maksud dia bukan tu. Maksudnya apa? Witir ni hak, witir ni yang sebenar. Kan? Tak kena tu, tak kena. Sebab hak ni memang betul maksud yang sebenar. Yang dia nak bagi nak bagi faham adalah witir ni adalah hak yang perlu dilaksanakan. Tapi terjemahan dia sembahyang witir, bermula sembahyang witir sebenarnya. Sebab dia terjemah hak tu sebenarnya. Jadi kadang-kadang kena tahu jugalah bahasa Arab sikit-sikit. Kalau tidak, tak boleh, tak faham apa benda witir tu sebenarnya, apa sebenarnya. Maksudnya witir tu hak. Hak, bila hak tu mesti ditunaikanlah hak tu. Sebab dia hak. Jadi witir tu adalah hak yang perlu dilaksanakan. Faman lam yutir falaisa minna. Barang siapa, maka barang siapa tiada mengerjakan witir, tak buat witir, dia maka tiadalah daripada kami. Tak jadi, tak geng, bukan geng kami. Kerana tu mazhab Hanafi wajib. Saya selalu sebut mazhab Hanafi witir tu wajib, tak buat berdosa. Mazhab Hanafi dia ada 5 fardu, 5 solat fardu yang kita punya tu. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh tu 5. Tu fardu dia panggil. Witir dia panggil wajib. Wajib, tapi bukan fardu. Habis tu apa bezanya? Bezanya dia rendah sikit pada fardu, tapi lebih tinggi pada sunat. Wajib ni pada mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i wajib dengan fardu sama semua. Semua ibadah wajib dengan fardu tu sama, kecuali haji kan. Haji je ada beza wajib dengan fardu. Dalam mazhab Hanafi wajib dan fardu banyak yang berbeza. Antaranya sembahyang, tahiyat awal wajib. Rukuk i'tidal rukun. Macam mana? Kita sunat abad. Nampak mazhab Hanafi. Jadi mazhab Hanafi kerana Nabi kata witir tu satu hak yang perlu dilaksanakan. Siapa yang tak buat, dia bukan dalam golongan kami. Maknanya kalau kita tak buat witir, kita bukan geng Nabi. Oh, makna wajib lah. Gitu. Tapi mazhab Syafi'i kata tidak. Bukan maksud tu. Maksudnya dia sangat dituntut. Kita dah faham. Apabila satu-satunya sunat pada mazhab Syafi'i, tapi mazhab lain kata wajib, automatik sunat tu martabat dia tinggi kan. Banyak kali juga tersebut tu kaedah tu. Mazhab lain wajib. Walaupun satu mazhab janji ada ulama kata wajib, mazhab Syafi'i kata sunat, automatik sunat tu duduk atas sekali. Nak kata wajib tak, tapi paling atas. Maka adakah solat rawatib yang kata wajib? Ada tak ulama ke mazhab kata wajib solat sunat qabliyah ba'diyah? Tak ada. Solat-solat lain? Tak ada. Satu je ada, witir. Sebab tu witir duduk nombor 1. Duha ada tak ulama kata wajib? Tak ada. Satu je solat sunat yang ada ulama kata wajib, iaitu witir. Maka solat sunat yang nombor 1 adalah witir. Sebab khilaf bagi meraihkan pendapat ulama mazhab Hanafi yang kata wajib, maka dia duduk nombor 1. Dia duduk nombor 1. Maka itu adalah witir. Okey, sambung lagi. Dan sebanyak-banyak sembahyang witir itu 11 rakaat, maksimum 11. Maksimum 11. Dan sekurang-kurang serakaat, minimum satu rakaat. Baca lagi. Tetapi sayugianya, saya pun sebut banyak kali, bila sebut sayugia dalam kitab, dia macam-macam makna, bergantung kepada konteks ayat. Kadang-kadang maksudnya wajib, sayugia. Kadang-kadang maksudnya sunat. Kadang-kadang maksudnya semoleknya, sebaiknya, seafdalnya, seaulanya. Jadi kadang-kadang wajib sayugia. Jadi dalam masalah ni sayugia maksud sunat ataupun afdal. Boleh juga sunat atau afdal. Tetapi sayugianya ataupun sebaiknya, okey, jangan dikerjakan serakaat. Jangan dikerjakan dia 1 rakaat. Jangan buat. Bukan kata tak sah. Afdal. Kerana apa? Kerana khilaf al-aula, khilaful aula. Maksud khilaful aula adalah menyalahi yang lebih utama. Tu maksud bahasa Melayu. Aula tu yang penting, aula penting. Khilaf tu menyalahi. Jadi dia menyalahi yang lebih utama. Jadi apa hukum dia? Menyalahi yang lebih utama ni sebenarnya mazhab Syafi'i tak ada. Tapi ulama-ulama mazhab Syafi'i dia ambil juga. Dia mazhab Hanafi. Habis tu dia duduk kat mana ni?
khilaful aula dalam mazhab lain tadi. Dia duduk di antara makruh dan harus. Kita tahu wajib, sunat, turutan wajib, sunat, harus, makruh, haram. Okay. Dia dekat tengah-tengah, wajib, sunat, harus kan? Harus, makruh. Cuma tak dosa tu. Wajib tu, wajib, sunat, harus, makruh. Baru haram. Harus dengan makruh tu dia dekat tengah-tengah. Namanya khilaful aula. Nak kata makruh tak? Nak kata harus pun tak? Duduk kat tengah-tengah. Dia kata sayugia, seeloknya tak payahlah buat satu, tapi boleh je buat, kerana khilaful aula, menyalahi yang lebih utama. Dan tiada mengapa. Jadi maknanya kita faham, kalaulah dia kata sekurang-kurangnya satu, buat satu dah terhasillah fadilat. Buat satu dah dapat fadilat witir. Buat satu dah selesai. Cuma sebaiknya jangan buat satu. Dan tiada mengapa dengan maksud, habis kalau tak buat satu nak buat berapa? Itu maksud dan tiada mengapa. Ia simpankan. Simpankan apa? Simpankan sekurang-kurang akmal, sekurang-kurang sempurna. Sempurna tapi okey lah. Tapi dia bukan khilaful aula, iaitu 3 rakaat. Ia simpankan, dia buat 3 rakaat. Itu adalah sekurang-kurang akmal. Akmal ni sempurna maksudnya 3 rakaat. Jadi maksudnya satu khilaful aula tapi sah, dapat pahala. Makruh yang tak dapat pahala. Yang kedua 3 sempurna, 5 lagi sempurna, 7 lagi sempurna, 9 lagi sempurna, 11 maksimum, paling sempurna. Dibacanya ayat pada rakaat pertama, ini pun cadangan aja, bukannya wajib pun. Sebab yang wajibnya Fatihah kan. Dibaca ayatnya pada rakaat pertama, kemudian daripada Fatihah wajib. Sunatnya apa baca? Baca surah pula banyak. Surah yang mana? Sabbihisma rabbikal a'la lah. Dan pada rakaat yang kedua, kemudian daripada Fatihah, malah Fatihah tu rukun, baca qul ya ayyuhal kafirun. Lepas tu pada rakaat yang ketiga dan pada rakaat yang ketiganya, kemudian daripada Fatihah tu rukun, qul huwallahu ahad. Ada riwayat lain yang biasa kita dah buat lah, 3 surah. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dia jadi campur kuliah, jadi 4 kul, campur kuliah. Cuma dalam kitab kita kata qul huwallahu ahad aja. Cuma sunat ada pendapat yang lain kata 3 surah sunat. Ni pun semua sunat ni. Okey, sekarang ni nak buat berapa rakaat? Sebab 3, maka boleh buat macam-macam mana pun. 2 1 boleh, 2 rakaat, lepas tu 1 rakaat. Itu biasa kita buat. Ataupun 3 direct pun boleh. Kalau 2 1 tak ada tahiyat awal. Kalau 3 direct tak ada tahiyat awal. Kalau 2 1 yalah, ada tahiyat akhir lah, dua-dua. Yang biasa kita buat. Mana lagi baik? Lagi baik 2 1. Macam biasa, kaedah pun saya dah sebut banyak kali dah. Makana aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Lagi banyak perbuatan, lagi afdal. Senang aja nak tengok. Lagi banyak buat, lagi afdal. Maka dengan sembahyang 2 1 dapat 2 kali takbiratul ihram, 2 kali salam, 2 kali tahiyat akhir, 2 kali duduk tahiyat akhir, semua 2. Kalau nak sunat baca doa iftitah, 2 kali iftitah, semua 2. Fatihah memang kena baca pun. Apa lagi? Semua 2. Tapi kalau buat 3 direct, 1 kali takbiratul ihram, 1 kali salam, 1 kali tahiyat. Jadi kurang sikit. Yang tadi 2. Maka mana lagi afdal? Yang banyak. Yang banyak. 2 1. Tapi nak buat 3 sekaligus pun boleh. Sebab Nabi pernah buat 3 direct. Tapi bukan macam maghrib, dia direct dengan 1 tahiyat. Okey. Demikian lafaz niatnya. Ni lafaz niat aja. Usalli sunnatal witri rak'ataini lillahi ta'ala.
sahaja aku sembahyang sunat witir 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Setengah ulama' dia tak bagi niat gini, sebab tak kena, dia kata. Sembahyang witir, witir tu maksud tak, maksud witir terjemahan ganjil 2 rakaat ganjil genap tu, 2 rakaat genap. Kata sembahyang ganjil tapi buat genap, macam mana tu? Lepas tu dia tak bagi niat gini setengah ulama. Sahaja aku sembahyang sunat witir, usalli sunnatal witri, sahaja aku sembahyang solat ganjil 2 rakaat. Sekarang ni genap ke ganjil? Ganjil. Kalau ganjil 1, 3, 5, 7, kenapa buat genap? Maka kerana tu niat, sebagian ulama mengatakan kena tambah min, usalli sunnata min ataupun minal witri. Kalau bahasa Melayu, sahaja aku sembahyang sebahagian daripada witir. Sebahagian daripada witir, 2 rakaat Allah Ta'ala. Betul, sebab sebahagian daripada witir, bukan witir. Tak cukup lagi, witir sekejap lagi baru jadi ganjil. Maka dah tahu macam ni, lepas ni kalau nak sembahyang witir, niat gitu lah. Yang dah lepas memang tak ada masalah. Semua kebanyakan kitab pun tak ada tulis minal witri. Cuma benda ala kecil aja. Kenapa kita nak ambil risiko? Amal je lah. Kalau niat kat hati, sahaja aku sembahyang sebahagian daripada witir. Usalli sunnata minal witri, usalli sunnata minal witri raka'ataini lillahi ta'ala. Dan pada lafaz niat yang 1 rakaat pula demikian bunyinya, usalli sunnatal witri. Bawa kena 1 rakaat, usalli sunnatal witri raka'atan lillahi ta'ala. Mana 1 rakaatnya? Raka'ataini tu 2, raka'atan tu 1. Dia tak ada tiba-tiba wahid ke apa, tak ada. Sebab rakaatan tu masuk 1 dah, dia panggil mufrad. Usalli sunnatal witri raka'atan lillahi ta'ala. Raka'ataini, usalli sunnata minal witri raka'ataini. Raka'ata ya nun kat belakang kan, raka'ataini itu 2. Rasa saya pernah sebut juga sekali kat sini. Dalam bahasa Arab satu-satunya bahasa yang ada 1, 2 baru banyak, plural. Singular, kalau yang lain ada singular dengan plural, 1 dengan banyak. Melayu pun 1 banyak, 2 tu dah banyak. Bahasa Arab tak, 1 sikit, 2 3 baru banyak. Dia special. Jadi kalau rakaatai ni ya nun kat belakang adalah menandakan 2. Kalau tak ada ya nun, rakaatan 1, rakaatai 2, rakaatin alif ta jamak 3 ke atas. Okey, jadi sahaja aku sembahyang sunat witir 1 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dan solat sunat witir tak mesti kena selepas ba'dah isyak, tak semesti. Sebab solat sunat witir waktu masuknya setelah solat isyak, bukan setelah sembahyang isyak, bukan setelah masuk isyak. Ulang balik nak bagi mudah sikit ayat. Bermula boleh sembahyang witir, masuk waktu witir setelah sembahyang isyak, bukannya setelah masuk isyak. Nampak? Kalau setelah masuk isyak, maksudnya isyak dah, boleh sembahyang witir? Tak boleh. Pukul 2 pagi boleh sembahyang witir? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab tak sembahyang isyak. Kalau dah sembahyang isyak, boleh, baru boleh. Maksudnya bermula masuk solat sunat witir, masuk waktu adalah selepas solat isyak, bukan selepas solat ba'dah isyak. Tak. Buat witir dulu, lepas tu buat ba'dah, boleh. Tapi susunan yang terbaik last kali witir lah. Cuma dari segi sah buat witir, lepas tu buat ba'dah. Janji lepas solat isyak boleh, walaupun tak masuk isyak. Kena tengok baru nampak. Kalau blur tu tak dapat. Sembahyang solat sunat witir bermula masuk waktu boleh sembahyang solat sunat witir setelah solat isyak, setelah dia melakukan solat isyak, bukan setelah masuk waktu isyak. Okey, dah faham tadi. Jadi maknanya kalau dia telah solat isyak, maka dia boleh solat witir walaupun tak masuk isyak. Macam mana solat isyak tapi tak masuk lagi? Jamak. Jamak takdim.
jamak takdim ni solat isyak dalam maghrib. Dia sembahyang maghrib pukul 7.30, 7.35 dia buat jamak takdim sembahyang isyak. 7.40 habis sembahyang. 7.40 nak sembahyang apa lagi ni? Sembahyang witir je. Witir apa 7.40? Boleh dah, aku dah sembahyang isyak. Boleh. Okey. Okay. Cuma sunat bagi last, ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Jadikan solat witir sebagai solat terakhir. Ini cuma cadangan saja, bukan semestinya. Nabi sebut gitu, ij'alu. Sebenarnya ulama ada dia faham itu fa'il amar, dia kata ij'alu, perintah, jadikan. Jadikan witir last. Tapi ada ulama faham jadikan tu ada dua. Satu, jadikan masuk sunat. Satu lagi, jadikan masuk mesti. Maka pendapat yang muktamad bukan mesti witir tu duduk last. Tak semestinya. Cuma sunat duduk last. Last tu apa? Last tu sembahyang yang terakhir, kemudian masuk subuh. Habis waktu isyak masuk subuh. Maksud dia last. Kalau last sembahyang dia pukul 12 tengah malam, 12 tengah malam lah witir. Kalau dia nak bangun tahajud pukul 4, pukul 5.30, contoh gitu. Last, jadikan terakhir. Itu bukan wajib, tidak. Itu bukan mesti, tidak. Itu cuma cadangan yang terbaik. Kalau dah buat witir awal-awal pukul 9, bangun tahajud boleh je. Cuma jangan buat witir lagi lah. Jangan buat witir sekali, kerana la witrani fi lailatin. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Jadi kalau dah buat, siap-siap awal-awal macam mana Sayyidina Abu Bakar yang buat. Kemudian malam kalau bangun tahajud, terus sembahyang tahajud dan sebagainya, buat lain-lain, tapi jangan tak boleh witir lah. Ataupun tiru Sayyidina Umar, dia kuat, aku boleh bangun, dia kata. Dia tak sembahyang, dia sembahyang betul-betul, nak masuk subuh betul-betul. Kalau kita kata 5.30, 5.45, betul-betul dia sembahyang, sebab dia rasa confident. Jadi maksud ujungkan witir bukan bermakna lepas solat witir tak boleh sembahyang lain, bukan. Maksudnya itu yang terbaik kalau boleh buat. Jadi dua-dua sahabat besar ni. Cuma saya tak nak bahas panjang lah. Tapi adalah perbahasan berkaitan dengan tutup buka witir. Mana dengar? Tutup buka. Dia sembahyang 3 dah. Lepas tu dia nak sembahyang tahajud malam, jaga pula malam. Lepas tu dia tutup, dia genapkan, dia sembahyang 1 rakaat witir. Jadi 1, tadi 2, 3 lah, campur 1, 4. 4. Lepas tu dia sembahyang witir lah. Witir last kali jadi ganjil balik. Dia genapkan balik. Kat situ berlaku ada ulama tak setuju, kebanyakan mazhab Syafi'i tak setuju, tapi ada ulama kata boleh tutup buka. Sebab ulama muktamad mazhab Syafi'i boleh je buat, cuma jangan buat witir je. Jadi kenapa kita nak susah-susahkan? Tapi memang ada pun, kalau ada dia boleh buka tutup. Memang ada pendapat gitu. Mazhab lain, mazhab Hanafi, memang boleh buka tutup. Dia sembahyang 1 rakaat, dia digenap balik. Lepas tu dia sembahyang 2 rakaat witir, 2 rakaat witir, cukupkan sebelah je. Lepas tu last kali 1 rakaat. Bila ni? Dia sembahyang malam. Bila sembahyang 3? Awal-awal lagi. Jadi kita tak payah panjang bab tu lah, sebab tiru Sayyidina Umar ataupun tiru Sayyidina Abu Bakar, settle. Cuma boleh lah, adalah buka tutup ni. Habis, senang je witir ni. Apa dia? Hari biasa. Sunat witir berjemaah hanya pada bulan Ramadan sahaja. Itu pun 16 ataupun nisfu yang kedua, 16 ke atas. Sunat jemaah. Bila kata sunat berjemaah, dia namanya solat sunat yang dituntut berjemaah. Solat sunat ada 2. Solat sunat dituntut berjemaah, solat sunat tidak dituntut berjemaah. Solat sunat dituntut berjemaah, buat berjemaah dapat 27. Solat sunat tidak dituntut berjemaah, buat berjemaah boleh. Cuma dia tidak dituntut, tidak disuruh. Buat berjemaah boleh, tapi tak dapat 27. Macam qabliyah ba'diyah kan, jom buat jemaah boleh, tapi 1 semua dapat. Baik aku seorang, tak ada baik juga, okey je sekali-sekala, apa masalah. Duha tak dituntut berjemaah, tak tuntut. Buat jemaah boleh, tapi satu. Sebagai ulama kita ambil lah pendapat ni, nak dapat lebih sikit. Dia kata memang dapat 1, tapi ada lebih sikit, 2, 3. Tapi 27 memang tak dapat lah. Kenapa? Dia panggil pahala qudwah, pahala ikut. Imam pergi, dia pergi, pahala ikut tu bagi sikit lagi, dapatlah 2, 3 pahala, lebih sikit daripada sembahyang seorang. Itu pun dhaif lah, tapi boleh lah pakai fadail amal kan. Jadi kalau witir buat hari biasa boleh,
atas apa alasan sekalipun. Tapi bab fadilat ni kita cakap je kat atas dunia, kat akhirat pun kita tengok. Daripada semayang seorang tapi malas, lah kali tak semayang, baik semayang ramai walaupun dapat satu, kan? Ramai-ramai buat duha, biasa duha buat program gitu gini. Sebelum kita program kuliah duha kita semayang duha dulu lah. Pakat-pakat semayang, kata apa tak sunat pun semayang, dia pun semayang. Habis kalau seorang kau tak semayang, baik buat juga. Gitulah. Cuma kita cerita fadilat ni pun tak buat apa nak lebih-lebih sangat pun. Nak keras-keras sangat buat apa? Bukannya boleh nampak sekarang. Dekat akhirat pun nampak. Jadi buat aja. Solat hajat tak dituntut jemaah. Tak dituntut. Tapi buat jemaah boleh. Lepas tu pula lepas tu ada orang nak minta tolong kita, isteri dia sakit ke, anak sakit ke, ada ataupun hajat-hajat, dia pun bagi tahu, tolong semai hajat aku, insya-Allah. Dia pun tolong semai hajat, insya-Allah. Seorang-seorang lah maksudnya. Agak-agak sampai berapa orang buat. Nanti aku buat kat rumah, insya-Allah. Insya-Allah. Memang tak. Jadi lepas tu kita buat ramai-ramai. Sebab kita ni umat Islam, bila ramai dia akan kuat. Kita ni umat berjemaah. Bila seorang-seorang kita akan jadi lemah. Lemah segala-galanya. Ibadah pun lemah. Bila ramai dia jadi kuat. Lagi rapat lagi kuat. Lagi rapat lagi kuat. Lagi jarak lagi lemah. Dekat masjid surau boleh buat qabliyah ba'diyah. Dekat rumah berat sangat. Sebab jauh. Cuba dekat. Lagi dekat lagi senang. Dekat Mekah. Semua dekat rapat kan. Kalau tidak orang ambil tempat. Kan lagi senang nak buat. Sebab dia lagi dekat, dia ada current. Positif negatifnya cas. Yang banyak negatifnya, yang ni banyak positif, masuk kat kawan ni sikit. Jadi rajin sikit. Yang ni terlebih rajin, masuk kat ni yang pemalas ni, dia jadi rajin juga. Gitulah, cas positif negatif. Lagi dekat, lagi kuat. Gitu lah. Kita kalau buat korban seorang-seorang, masuk seorang-seorang tu buat kat rumah. Cakap kat anak, cakap isteri, kita buat korban sendiri lah. Agak-agak anak cakap tak payah ya. Susah-susah. Tapi cuba kat masjid, berapa ekor? 10 ekor pun habis. Sampai tak ada orang nak kerja. Banyaknya orang nak. Sebab bila ramai dia akan kuat. Masuk duitnya tu kat tabung. Kalau masuk buka masuk. Sebab tu kalau minta derma apa, kalau ada satu majoriti kat situ atau separuh dia bagi, yang tak apa-apa nak bagi pun dia bagi juga. Dia jadi kuat. Tapi cuba dia seorang-seorang aja. Memang payah nak masuk. Payah. Kita memang gitu. Kita kuat, jemaah kita kuat. Jemaah kita banyak, kita akan kuat. Jadi hendaklah kamu duduk di atas jalan jamaah. Nabi kata, akhir sekali keluar ahli sunnah wal jamaah. Duduk dalam jamaah. Jangan pecah. Sebab kambing, Allah lupa dah. Maknanya kambing seekor tu mudah nak terekam. Yang itulah lebih kurang saya lupa dah. Okey. Gitu. Bagus juga soalan tu. Sebelum cerita soalan tu, cerita yang ni dulu. Dia buat 3 selepas isyak. Lepas tu dia nak tambah lagi 2. Tak boleh. Tu tak boleh. Tak boleh Sebab dia dah buat 1 tu kat situ. 1. Soalan dia tadi, adakah sebenarnya soalan dia gini. Adakah bila buat 2 kan? Macam berapa lamakah bila buat 2 nak buat 1 tu? Tu soalan dia sebenarnya kan. Dia buat 3, 2, 1. Berapa masakah di antara 2 dengan 1? Dia punya jarak. Dia jadi putus mualat ke apa ke? Tak ada jarak sampai subuh. Cuma kalau buat jarak lama, dia jadi makruh. Makruh. Dia kena buat cepat-cepat. Kalau lambat, makin lama makin makruh. Tapi kalau dah buat 1, tak ada dah lepas pada tu. Sebab dah buat 1. Dia nak buat 2 balik. Dia katakan 5. 5 tu maksud dia kan katakan 7 boleh ke 11. Maksud 2 last kali 1. Dia buat 2 1. Lepas tu dia buat 2. Sama juga jadi 11. Tak boleh sebab dah 1. Soalan tadi 1 tadi belum lagi. Dia tangguhkan. Maka berapa lama? Dia semain 2. Tiba-tiba batal wuduk, ambil wuduk. Okey, kira masih lagi mualat, masih lagi okey. Masih lagi maaf lah. Sebab berapa minit? 2 3 minit. Dia semain 2, balik kat rumah semain 1 sejam. Makruh dah. Ini pula dia tidur bangun balik, makruh dah. Sedangkan witir sunat. Bila masuk makruh, pahala tu kurang banyak. Kalau 2, lepas tu buat 1 malam. Habis. Masuk
Sama 2/1 kok. Cuma Sayyidatina Aisyah kata Nabi buat 11. Dan nak kata Abdul buat 11 lah. Sebenarnya bukannya Ramadan 3, Ramadan pun sunat 11. Tapi lagi banyak pada tarawih. Tarawih 8. Abdul 11. Cuma cara buat secara berjemaah tak berjemaah, buat kat rumah. Tapi Nabi buat kat rumah. Sayyidatina Aisyah kata Nabi buat dekat rumah 11 witir. Tu yang jadi. Tapi cuma sekurang-kurangnya 3. Tapi kalau kata dalam Ramadan 3 kita buat sebab nak dapat sekurang-kurang sempurna, kat luar pun 3 juga. Cuma kalau buat 1 dapat pahala. Makruh tak makruh? Cuma khilaful aula. Solat duha pula. Solat dia kalau ikut turutan solat sunat, witir, duha. Lepas tu qabliyah ba'diyah rawatib. Ya, pahala tu dari segi pahala. 3. Jadi duha duduk nombor 2. Kenapa dari segi turutan duduk nombor ni? Yang pertama, kerana Nabi ada yang Nabi tak tinggal langsung. Nabi tak tinggal, ada Nabi tinggal jarang-jarang, ada Nabi tinggal banyak. Maka kerana itu dia jadi ranking. Dia jadi ranking nombor 1, nombor 2 tu. Dan setengah daripada sembahyang sunat yang muakkad. Muakkad juga. Pada duha, pada waktu duha, sabda Nabi, "Man hafadha ala syafa'atid duha, ghufirat lahu dhunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahri." Barang siapa yang memelihara atas 2 rakaat duha, siapa sembahyang duha 2 rakaat, diampunkan baginya segala dosanya. Diitlakkan, bukan ditakmin, diitlakkan segala dosa. Dosa banyak jenis, dosa besar, dosa kecil, dosa apa, dosa dengan orang macam-macam dosa. Bila tak disebut dosa apa, maksudnya dosa kecil. Kalau dia ampunkan dosanya sebanyak buih, jikalau ada ia seumpama buih di lautan. Dosa apa? Dosa dengan orang, dosa dengan Allah, dosa dengan ibu bapa, dosa besar, dosa kecil, bila tak ditentukan dosa apa, dosa kecil. Dosa kecil. Dosa besar tak boleh juga. Tak ampun juga dosa kecil. Walaupun buih di lautan, seumpama buih di laut. Saya duduk tepi laut, tapi taklah nampak buih sangat. Bila time buih ada? Tak tengok juga. Time banyak ombak kot banyak ombak banyak buih. Sekarang tak apa nak ombak sangat. Buih di laut banyak kot sebelum ni kita cakap buih laut, kita bayang banyak je. Sekarang tak tengok, tak nampak pun buih kat laut. Time dia buih, dia banyak. Dan sabda Nabi, berpagi-pagi, ni yang kaya ni cerita kaya ni. Kenapa sembahyang duha murah rezeki tu? Mari kita tengok. Berpagi-pagi atas tiap-tiap segala sendi daripada seorang kamu berkehendak sedekah. Boleh faham? Berpagi-pagi tu setiap pagi, atas tiap-tiap segala sendi. Sendi-sendi kita ada sendi, ada 360 sendi. Saya tak pernah kira, tapi dalam kitab kata gitu. 360 sendi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kira lah kalau rajin. Saya malah kira. Ni semua ada semua sendi-sendi. Sendi besar, tu ada sendi kecil. Sendi kaki. Mana lagi yang dia anggap sendi, tak tahulah. Tapi katanya ada 360. Tak pernah kira pun. Tak penting lah. Yang penting berapa sendi tu tak penting. Yang penting setiap sendi-sendi ni, kalau orang Melayu dia panggil tulang 4 kerat. Maksud 4 kerat yang besar-besar ni lah, tangan kaki. Tapi maksud tulang 4 kerat ni sendi je. Sebab kalau ada tulang 4 kerat untuk buat kerja, tangan tak ada sendi, tak boleh buat kerja juga. Kan kerja dengan tulang 4 kerat je. Lepas tu nak pegang padi, tak ada sendi ni. Jadi maksud tulang 4 kerat orang Melayu kata tu maksud sendi-sendi, besar kecil, tapi dia sebut yang besar lah secara umum. Jadi kita ada sendi. Jadi setiap pagi segala sendi kita tadi, besar dan kecil sendi kita, berkehendak kepada sedekah. Mesti kena berkehendak. Kita berhutang sedekah dekat dia. Sebab apa kita macam ni? Kita macam ni, atau bahasa lain macam ni, dia ada hutang nikmat. Boleh juga. Sendi ni adalah nikmat. Kita boleh buat kerja. Maka sendi yang kita guna ni nikmat. Nak guna setiap hari, bayar dulu. Macam itulah. Bayar dulu sebelum guna. Sebab kenapa kata setiap pagi? Kita bangun tidur untuk
guna tulang 4 kerat kita untuk buat kerja cari rezeki. Jadi nak guna tool, nak guna alat, bayar lah. Sewa lah. Ada sebab-sebab tiap-tiap hari. Bayar sewa. Mana boleh main macam tu je. Macam tu lah perumpamaannya. Tu maksud dia. Berpagi-pagi atas tiap segala sendi daripada seorang kamu berkehendak kepada sedekah. Berkehendak tu kepada sedekah maksudnya mesti kena bayar nak pakai. Mesti kena bayar. Maka tiap-tiap, ni cerita lain pula. Maka tiap-tiap tasbih sedekah. Nabi kata tiap-tiap tasbih sedekah. Tahmid sedekah. Tasbih. Subhanallah. Tahmid. Alhamdulillah. Dan tiap-tiap tahlil sedekah. La ilaha illallah. Dan tiap-tiap takbir. Allahu akbar sedekah. Dan menyuruh dengan ma'ruf sedekah. Suruh benda baik sedekah. Dan tegah daripada mungkar sedekah. Cegah daripada mungkar sedekah. Semua tu sedekah. Okay? Itu semua ada nilai. Okay? Dan memadai daripada yang demikian itu 2 rakaat yang disembahyang keduanya daripada sunat duha. Jadi tahmid tahlil ini semua sedekah. Okay? Dan sembahyang duha 2 rakaat merangkumi tadi takbir, tahlil apa semua tu. Apa maksud dia? Maksudnya sedekah. Jadi nak sedekah, bukan nak dapat pahala sedekah, nak dapat nilai sedekah, pertama boleh sedekah. Betul. Boleh tahmid, tasbih, tahlil, takbir, amal ma'ruf nahi munkar. Dapat nilai sedekah. Ataupun sembahyang duha 2 rakaat dapat sedekah itu tadi juga. Pilih nak yang mana? Nak sedekah betul yang real punya, maksud duit, sedekah bagi barang, sedekah real. Ataupun nak menggunakan lidah, la ilaha illallah, ada nilai sedekah, takbir dan sebagainya. Ataupun nak sembahyang duha 2 rakaat tapi nilai sama sedekah macam tadi. Nak yang mana? Mana paling senang? Sembahyang lah. Kan? Sebab itulah la ilaha illallah kita boleh sedekah kan? Berarti sedekah. Lepas la ilaha illallah tahlil, lepas tu wa ma hallalna la ilaha illallah mastaghfarna wa ma qulna hum ya Allahumma salli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua tu cerita pasal ya Allah aku dapat tahlil aku, maka kau jadikanlah tahlil aku ni untuk pahala untuk si mati. Semua ada. Boleh ke sedekah la ilaha illallah? Bukan la ilaha illallah, semua boleh sedekah. Sebab dia ada nilai sedekah. Okey. Jadi kat mana yang sembahyang duha kaya? Kaya tu maksudkan kita kata sembahyang duha murah rezeki. Saya terus potong kaya lah. Murah rezeki tu semua nak kaya. Cakap murah rezeki rasa macam nak kaya lah, ngaku je. Jadi sembahyang duha nak kaya, boleh tak? Orang martabat mukhlisin macam kita boleh. Muhibbin tak boleh. Mereka kata tu tak ikhlas tu. Kerana nak pahala tu makhluk. Rezeki tu makhluk. Nak kaya tu makhluk. Buat sesuatu kerana makhluk, syirik. Itu kita bagi kat awliya Allah, para wali Allah, orang muhibbin. Kita geng-geng orang awam, kita ambil pangkat mukhlisin, orang ikhlas. Ikhlas je kan? Ikhlas. Semua nak tu, nak. Apa dapat? Dapat pahala. Siapa yang bagi pahala? Allah. Mana tahu Allah bagi pahala? Allah bagi tahu. Kau buat macam ni, aku bagi pahala. Nabi bagi tahu, dapat pahala. Jadi diganjarkan pada kita jika buat gini-gini. Diberi janji. Jika buat gini, dapat gini. Dapat. Kita pun nak. Boleh tak? Boleh tak? Dah diganjar. Boleh tak? Bukannya kita nak tanpa ni, kita nak. Dah memang nak diberi. Banyakkan berzikir, maka pahala besar. Allah nak bagi gitu. Kita pun berzikirlah. Kerana apa? Nak pahala. Kenapa pula? Allah yang nak bagi kan? Jadi takkan salah pun. Orang nak bagi, buat macam ni. Tiba orang nak ambil, kau ambil tak ikhlas. Tak, akan kau nak bagi dah. Itu orang awam macam kita lah. Iman pedagang. Berdagang dengan Allah. Tak bagi, sorry tak buat. Kita tu iman kita. Macam mana? Iman berdagang dengan Allah. Makam mukhlisin, makam orang yang ikhlas. Mudah-mudahan kita akan termasuk dalam makam muhibbin. Ya Allah, aku buat ibadah, aku buat sekarang. Kalau kau nak masuk dalam neraka pun okey. Boleh. Cakap boleh tapi boleh.
Kalau kau nak aku buat macam-macam ni, kau nak masuk kerana neraka ke, nak apa, nak seksa selama-lama pun okey, sebab aku buat ni kerana aku hamba ya Allah. Boleh? Tak boleh memang pun tak sampai martabat itu. Sampai murtabak aja. Murtabak kena pagi tadi. Boleh tahan? Okey. Soalan ni sekarang ni, kat mana yang kata sembahyang duha murah rezeki? Daripada fadilat yang lain yang Nabi kata, untuk murah rezeki sedekah. Dengan banyak sedekah itu tak akan mengurangkan harta. Kita percaya ke tak percaya? Nabi kata sedekah dia tak akan kurang harta. Sedekah tak akan kurang, akan dapat, akan lebih. Lagi sedekah lagi lebih, lagi sedekah lagi lebih. Walaupun orang kafir. Dia bukan untuk orang Islam je, tidak. Orang kafir sekalipun, dia banyak sedekah, lagi kaya dia, lagi kaya. Tapi kafir tu tak kafir lah. Cuma kita percaya ke tak percaya je. Dia tak percaya. Kalau kita percaya, kita dengarlah cerita-cerita para sahabat, wali-wali pergi, anak-anak tak ada makan, tak ada makanan, dia pergi jumpa kawan dia kata dia nak jual rumah. Kawan dia kata bagi roti. Kawan dia kata takkan kau sampai nak jual rumah, sebab aku tak boleh makan, anak aku, isteri duduk kat rumah. Macam ni lah, kau sabar dulu, ambil 2 buku roti ni, cukup lah aku untuk sekali makan. Dengan cerita-cerita macam tu pergi tengah jalan, tiba tengok ada orang minta, tengok kelik orang, dia rasa lagi susah pada dia. Macam mana ni dia pun bagi, dia bagi lah semua. Macam tu, bagi semua, padahal bagi separuh dah lah, aku tanggungjawab kat rumah. Tengok beza cara faham. Kita faham bagi separuh boleh makan separuh. Dia kata aku sebelum ni tak ada, sekarang dah ada, kalau aku sedekah mesti dapat banyak lagi. Matematik kita tak kata kan, bagi makin kurang, bagi makin kurang. Matematik sedekah tak macam tu, bagi makin banyak. Tak masuk akal. Memang pun tak logik lah, bukan tak masuk akal, masuk je akal tu. Akhir bagi balik rumah, macam mana tak ada makanan tu, fikir gini, keluar cari, jumpa kawan dia yang dia bagi esok lusa tu kan, jumpa kawan dia yang bagi tadi, kau tak balik rumah ke? Tak lagi, tengah cari makanan, tengah cari ni. Ada orang kecoh dekat rumah kau, dia bawa datang harta yang banyak. Faham pula ayah kau dulu, panjang cerita, saya nak cerita. Dah cerita separuh mana boleh tinggal lah, dia tak boleh tidur. Ayah kau dulu ada buat bisnes dengan seorang ni. Buat bisnes tu maksud orang seorang ni pinjam duit ayah dia berapa dinar saya tak ingat lah, untuk buat bisnes, sebab dia rasa boleh untung. Tiba-tiba rugi. Dia tak nak, dia habis nak bayar macam mana hutang ayah dia ni. Dia lagi negeri lain buat bisnes kat sana pula. Kaya-kaya. Dah kaya-kaya, dia teringat, aku dulu tak bayar ni. Maka dia ketika dia kaya-kaya tu, dia memang spare dah banyak ni yang baik utang dia tu. Tapi nantilah aku bayar, bukan sekarang. Jadi duit tu dia menegakan. Banyak, makin kaya. Sekarang nak bagi balik daripada 2 buku roti. Yang dia percaya je, yakin je. Itulah, benda ni payah. Kadang-kadang dia terjadi 2-3 kali baru dia yakin tu datang. Terjadi, nak jadi kenalah cuba dulu. Okay. Jadi bila dengan sedekah akan lebih banyak rezeki. Sekarang ni dia sembahyang duha. Bila sembahyang duha, maksud sembahyang duha tahmid, tahlil, takbir. Maksud takbir sedekah. Maksudnya sedekah. Jadi maknanya dia sembahyang duha 2 rakaat, setiap hari dia sedekah. Sedekah bukan sikit-sikit, sedekah banyak. Bila sedekah banyak, sebab tu sembahyang duha murah rezeki. Kat situ dia punya kona. Kalau tidak, kenapa tiba-tiba sembahyang duha murah rezeki? Habis sembahyang witir tak murah rezeki. Sembahyang lain, sebab sembahyang witir lagi besar pahala. Kan, maksudnya di situ. Jadi kita banyakkan sembahyang duha, maka terbayarlah apa dia panggil, sewa sendi kita untuk hari itu. Sewa sendi. Dan jika lebih, jadi sedekah. Kan sedekah, maka hari itu kita sedekah banyak mana pun tak tahulah, dengan sembahyang duha 4, 6, 8 rakaat. Jadi bila banyak sembahyang duha, banyak sedekah. Bila banyak sedekah, murah rezeki. Kat situ mana ada. Lepas ni tanya orang, kau tahu tak kenapa kata murah rezeki sembahyang duha? Sebab itulah. Malah ada banyak hadis-hadis lain. Pernah
Ada satu hadis qudsi. Hadis qudsi ni hadis qudsi. Hadis Nabi bercakap, sahabat dengar, betul, diingat. Ataupun perbuatan Nabi, sahabat bagi tahu, tu dia panggil hadis. Kalau hadis qudsi, Nabi kata tapi Allah kata. Nabi kata Allah berfirman, tapi bukan Quran. Habis tu apa? Itu hadis qudsi. Hadis qudsi, salah satu hadis qudsi, Allah berfirman, "Wahai anak Adam, jangan kamu lemah untuk beribadah kepada aku. Hanya dengan mengerjakan solat 4 rakaat di awal waktu siang, awal pagi, maka niscaya aku akan cukupkan untukmu akhir hari." Maknanya awal hari apa? Duha. Sebab itulah sembahyang duha murah rezeki, kerana itu adalah sedekah. Maka adalah cuma kalau yang Rumi tu dia sekejap kat mana dia punya tu? Kat sini dia sepatutnya yang hadis tadi tu, yang tulisan sengit tu kan, tulisan sengit kan, hadis tu sampai ke dan memadai daripada demikian 2 rakaat yang disembahyangkan keduanya daripada sunat duha. Kat situ sampai sengitnya. Maksud hadis sampai situ. Tapi dia sengitkan sampai kat sedekah aja. Jadi salah sengit. Faham tak sengit? Maknanya hadis tu sampai duha tu. Situ. Okay. Maka adalah sekurang-kurang, ni cerita lain lah, ni bukan hadis lah. Maka adalah sekurang-kurangnya 2 rakaat. Sekurang-kurang duha minimum 2. Yang ni tak ada khilaful aula, tak ada. Memang minimum 2. Demikian lafaz niatnya, usalli sunnatud duha raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dan sebanyaknya 8 rakaat. 8 maksim, paling banyak. Dan kata kil pendapat dhaif lah. Bila kata kil ni pendapat dhaif lah. 12 rakaat maksimum. Lebih pada tu tak sah. Lebih pada 12 tak sah. 14, 16 tak sah. Tak sah. Maksimum 12. Muktamad 8. Sempurna 4. Minimum 2, sempurna 4. Minimum sempurna lah 4. 6 lagi sempurna. 8 paling sempurna pada pendapat kata 8. 12 paling sempurna pada pendapat kata 12. Nak semayang 2 macam biasa. Harus buat 8 direct, 12 direct. Saya tak kerti nak niat macam mana 12. 8 ingat lagi sebab pernah buat. Samani raka'atin. Usalli sunnatud duha samani raka'atin. Kalau 12 asyara raka'atin. Macam tu kan. Kena suruh balik sebab tak pernah buat, tak pernah. Isnani asyara. Itulah 12 rakaat. Saya aku sembahyang duha 12 rakaat. Buat straight boleh. Satu salam, satu takbir, satu salam. Boleh. Direct satu salam, satu dua afdal. Biasalah, lagi banyak perbuatan lagi afdal. Dan waktunya kemudian. Bila waktu boleh duha? Kemudian, maksud selepas. Daripada naik matahari segala. Dan afdalnya serubuk hari, 1/4, serubuk 1/4. Dan waktunya kemudian tu masuk selepas. Naik matahari segala. Galah tombak pun boleh. Apa maksud naik matahari segala? Kalau matahari kita nampak naik yang ada orang tengok tu. Kan? Dia dengar cerita, dia tengok je. Kalau dia amal gitu, bila dia tengok orang time tu, orang takut. Macam rasa macam remote terekam. Tapi dia punya amalan dia tengok matahari masa naik. Kan? Tak tahu amalan apa. Mata matahari naik tu, ambil galah ke tak? Tak macam ni. Tengok. Tak sampai lagi. Itu maksud matahari segala. Tengok kat sini nampak matahari kat sini naik. Kita tak kat sini. Di sini nampak naik. Payah main galah-galah sebab galah ada panjang ada pendek. Kita ambil macam ni senang. 7 hasta. 7 kali ni. Lagi susah. 25 minit hingga 30 minit. Itu biasanya gitulah. 24 hingga 30 minit. Selepas tak habis lagi. Selepas syuruk. Selepas jam masjid bunyi. Yang lepas subuh tu kan jam masjid bunyi, lebih kurang 24 hingga 30 minit. Lepas pada tu maka bolehlah duha.
Dia bergantung, dia ada kiraan dia. Dia bergantung kepada pukul berapa subuh, kali bahagi. Tapi biasanya 24 hingga 30 minit. Selepas syuruk. Apa maksud syuruk? Maksud syuruk habis subuh. Setelah habis subuh, mudah nak kata 24 hingga 30 minit. Boleh dah duha. Waktu tu boleh duha. Tu masuk. Kalau buat sebelum tu tak sah. Habis ada begitu. Oh, afdal serubuk. Afdal serubuk 1/4 hari. Bila sebut hari dalam kitab, dia tak sebut malam, maknanya hari itu siang aja. Maknanya siang kita ambil mudah kira lah, subuh pukul 6, maghrib pukul 7. Mudah-mudah nak kira senang aja. Nak ambil serubuk tu berapa jam? Jadi 6 sampai pukul 6 pagi sampai 7 malam, 13 jam kan? 6 12 6 7 13 bagi 4. Kalau 12 bagi 4 3 jam 15 minit. Lebih kurang. Okey. 3 jam 15 minit. Ada juga. Anak unta bangun tidur. Masalahnya kita tak boleh unta. Bila dia bangun tidur? 10 kan? Tak tahu. Sebab tak tahu unta bangun pukul apa kan? Ya, boleh jadi ya. Mungkin lah. Tapi kalau kira ni, tadi berapa tadi? 3 jam? 3 jam 15. 3 jam 15 maknanya pukul 6 lah. Kena mula pukul 6. 7, 8, 9 suku. Adik-adik lah tu. Boleh lah tu. Lebih kurang tu lah. 9 suku. Anak unta bangun tidur berapa? Tahulah. Seorang tak tahu. Saya pun tak tahu bila dia bangun tidur. Dia bangun lambat kan? Anak unta. Boleh kita kata, wah apa bangun lambat? Macam anak unta ni. Boleh lah kot kalau betul. Kalau betul dia bangun lambat. Okey. Okay. Itu masuk. Yang tadi yang kata yang pukul 9 lebih tadi, itu afdal. Bermula boleh 24 minit selepas habis subuh. Itu bermula boleh duha. Yang tadi tu afdal. Habis maksimum habis zuhur, gelincir matahari ataupun zuhur. Jadi kalau orang tu dia bijak sikit ketika dia kerja, kata nak pergi sembahyang zuhur berjemaah lepas makan ke apa ke, dia bijak sikitlah bijak. Dia datanglah 10 minit awal. Zuhur tadi ambil uduk 5 minit, ada 5 minit lagi nak masuk zuhur. Mesti nak sembahyang tahiyatul masjid kan? Tak payah, sembahyang duha. Sembahyang duha 2 rakaat dapat tahiyatul masjid free. Dia baru lepas ambil uduk, dapat uduk free, dapat duha free. Tapi ujung-ujung jadinya kalau dia sembahyang tahiyatul masjid 2, dapat tahiyatul masjid saja dengan uduk. Kalau dia ambil uduk lah dengan uduk dapat. Kalau dia sembahyang duha lagi besar pahala dan dapat tahiyatul masjid free. Kan kita dah bincang dalam bab tu banyak kali ya. Walaupun pukul lagi 5 minit nak masuk zuhur. Dan dibacakan cukup lah. Oh dah nak habis pun. Dan dibacakan surah sunat dibacakan surah kemudian daripada Fatihah pada rakaat pertama. Apa dia baca apa? Fatihah tu rukun, surahnya wasyamsi wadhuhaha. Kenapa sunat? Kerana kena dengan cerita surah tu. Dan pada rakaat kedua kemudian daripada Fatihah. Rakaat kedua lepas Fatihah rukun tadi wadduha wal laili idza saja. Sebab apa sunat? Kena dengan duha tu lah. Habis. Ada lagi? Habis dah. Lepas solat duha sunat baca doa. Doa yang ingat tak? Allahumma inna duhaa duhauka. Sunat baca doa tu. Ya Allah, bahawasanya duha itu adalah duhamu. Maksudnya duha tu kamu yang cipta. Iyalah. Wal baha ubahauka. Wal baha abahauka. Apa? Keindahan itu keindahanmu. Duha tu cantik waktu tu. Maka itulah kecantikanmu. Wal jamal jamaluka. Cantik juga jamal. Kecantikan itu kecantikanmu. Apa? Kalau bertukar-tukar pun tak apalah kot. Wal quwwata quwwatuka.
Kekuatan tu, duha tu kuat. Oh tengok, duha kuat, rasa nampak. Maka kekuatan itu kekuatanmu. Wal qudra qudratuka, wal qudrata qudratuka. Qudrah, kekuatan, dan kekuasaan. Kekuatan tu kekuatanmu. Lebih kurang nak sama je. Wal ismata ismatuka. Rasa ada nasyid kan? Tak apa lagi ada nasyid. Ada nasyid ni kalau tak hafal memang leceh. Lainlah tak ada nasyid. Rasanya ada nasyid. Wala ismata ismatuka. Ismah ni macam minta pertolongan, perlindungan. Maka perlindungan itu perlindunganmu. Tu je, tak ada apa dah. Kalau tertinggal tu tambahlah apa dia. Kan? Lepas tu habis kat situ. Itu baru puji Allah. Lepas tu sambung lagi. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu. Ya Allah, jika rezeki aku di langit, turunkan. Apa maksud dia? Hujan, udara sebagainya. Termasuklah malaikat Mikail. Maka turunkan. Kalau rezeki kat langit, turunkan. Sebab tu doa pula kena rezeki lagi. Kalau kat langit, turunkan. Wa in kana fil ardi, kalau dalam bumi, fa'akhrijuhu, keluarkan. Yang jenis orang gali-gali, tanam-tanam sebagainya. Keluarkan. Wa in kana mu'assiran fayassirhu, kalau lah susah sangat rezeki aku, rezeki berat dia panggil, ringankan. Semua cerita pasal rezeki. Wa in kana haraman fatahhirhu, kalau katalah kau takdirkan aku rezeki haram, sucikan. Wa in kana ba'idan faqarribhu, kalau jauh, dekatkan. Kan semua pasal rezeki. Tak nak baca lagi. Lepas tu bihaqi, dengan hak, dengan berkat, bihaqi duhaika wa bahauka wa jamaluka wa quwwatuka wa qudratuka wa ismatuka. Ada tinggal. Atini ma ataita min ibadika salihin. Limpahkanlah segala kurnia-kurnia rezeki-rezeki kepada hamba-Mu yang soleh. Ada kan kumpulan apa? Rehat Hijaz lah. Sebab tu bagus kadang-kadang ni nasyid. Sekarang nasyid dah tak berapa dah. Masa geng-geng nasyid dulu tu kan, banyak. Hafal Nabi dengan lagu. Hafal doa semua dengan lagu. Sekejap je ingat. Cuba hafal satu-satu. Puas ngatik. Lupa. Pasang aja. Dengar satu hari, naik kerja, balik kerja. Esok ingat dah. Keluar kat mulut. Biar cukup. Solat sunat isyraq. Solat sunat isyraq nombor 4 akan datang. Bila nampak lagi. Tahun bulan depan. Nombor 4. Nombor isyraq. Solat sunat isyraq. Ataupun solat sunat syuruk. Itu sudah dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallah.